Hi, if you are new to my channel, I am Sherin, and if you not new, if you are a subscriber, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak share tips belajar untuk STPM, specifically untuk STPM. Untuk STPM, aku dapat 3.5, pointer 3.5. Kemudian muid aku dapat band 4. Selepas tu untuk SPM aku dapat 4A sahaja. So hari ni aku nak buat video ni khusus untuk student yang tak terlalu perform. Maksudnya macam aku, student yang tak terlalu, bukan student yang sentiasa dapat straight A, bukan student yang sentiasa dapat, student yang always the top of the list. Aku bukan student yang perform. At first, bila aku terfikir nak buat video ni, aku rasa macam aku layak ke nak bagi nasihat kan. Tapi I survive STPM. So, aku rasa aku patut share aku punya pengalaman, aku punya tips dalam belajar. I think most of people will consider pointer 3.5 tu sebagai pointer yang tak terlalu hebat. Sebab kat Malaysia ni ramai orang pandai. Tapi aku rasa rezeki tu bukan dekat tangan kita. Kita hanya boleh usaha. Sebab that rezeki nak dapat masuk U tu bukan dekat tangan kita. Aku harap korang akan tengok video ni sampai habis. Sebab tips, aku mula tips ni bukan daripada tips yang aku rasa penting tu penting, tapi aku rasa kurang penting. Aku mula daripada yang kurang penting sampai yang aku rasa paling penting. Aku buat nota bukan tujuan untuk baca balik. Memang most of the time aku tak baca balik pun nota yang aku buat. So, tujuan aku buat nota ni adalah untuk kuatkan ingatan aku, supaya aku boleh kata hafal lah. Korang sekolah menengah, cikgu cakap jangan hafal tapi faham. Tapi untuk aku punya subjek, aku tujuan buat nota tu bukan untuk nota aku tu tak sistematik. Aku buat, this is kind of embarrassing to admit, tapi nota aku tak cantik. Aku just buat sembrono orang kata. Sometimes nota yang aku buat untuk satu topik tu, ada kala aku buat sampai 2 kali, sampai 3 kali. Apa dia? Oh, dah. Aku rasa tips ni berkesan kalau korang buat daripada semester 1. So, ini tips bukan tips last minute, bukan untuk study last minute. Aku dulu suka study last minute. Try to tell myself that I can study last minute. Tapi tak boleh sebenarnya. So, tak berkesan pun untuk aku. So, aku ubah cara belajar aku. Aku cuba untuk fokus dekat SEM 1. Fokus untuk, fokus daripada awal sampailah akhir. Tips yang kedua, also tips yang penting, iaitu cari study pattern korang. Setiap student, study pattern dia berlainan. Ada yang boleh study awal pagi, ada yang boleh study masa malam, ada yang boleh berjaga sampai siang. Conclusionnya, ada 2 method untuk cari study pattern korang. Buat banyak research tentang study pattern. Tengok kat Google ke, korang cari YouTube about study teknik yang berkesan. Yang kedua, korang tanya kawan-kawan. Macam mana diorang study. Tapi most of the time, kawan-kawan ni kan, diorang nak humble lah konon. Biasanya kalau korang tanya kan, macam mana kau belajar Serang jawab, aku tak adalah belajar sangat pun. Just be honest, you guys. Just be honest. Okay? Tolong kawan korang ya. Tolong diorang. Jangan humble sangat. Okay, ini penting untuk student yang macam aku. Student yang tak boleh terlalu pressure. Student yang tak boleh nak 24 jam belajar. Rehat ke otak kita.
sometimes otak kita ni tak boleh nak terlalu serap banyak benda dalam satu masa. So kita kena bagi waktu rehat. Untuk aku suka aku tak kata aku suka tidur tau, tapi aku utamakan waktu tidur aku. So aku kalau boleh 8 jam sehari kena tidur 8 jam sehari. So untuk STPM ni, aku just nak advisekan korang, jangan terlalu fokus untuk berjaga sampai siang. Jangan terlalu fokus sampai lupa nak utamakan waktu rehat. Sebab korang simpan korang punya kerajinan yang terlalu kerajinan tu untuk degree nanti. Sebab untuk degree nanti, korang tak ada option. Korang kena korbankan waktu rehat, korang kenakan korbankan mental health korang. STPM, simpan sikit tenaga. Jangan terlalu risikokan kesihatan. Jangan terlalu risikokan waktu rehat, waktu tidur. Korang kena siapkan homework korang. Bagi aku, this is another tip. Jangan tinggalkan homework. Homework sangat-sangat penting. Sebab boleh jadi homework tu soalan target, yang cikgu target. So most of the time, soalan yang aku selalu bagi memang akan keluar dalam exam. So sebab tu penting. Another reason kena siapkan homework adalah untuk dapat keberkatan cikgu. Saya seorang rakyat Malaysia, tiba even daripada sekolah menengah, aku dengan kawan-kawan aku memang ambil titik berat sangat keberkatan cikgu tu. So kalau korang nak dapat keberkatan cikgu, korang kena siapkan homework. Most of people, dorang rasa macam kalau dorang nak rajin, kalau dorang nak jadi rajin, dorang perlu motivasi. Sebenarnya aku rasa konsep motivasi is kind of overrated and tak efficient. Contohnya macam korang nak cari motivasi kan, cari motivasi dekat YouTube, tengok orang lain belajar, tengok macam-macam video pasal orang yang berjaya. Tapi korang ended up tengok 10 video, korang spend berjam-jam untuk tengok video, tapi tak study pun. So kiranya korang tukar motivasi tu jadi melengahkan kerja. Aku sendiri pernah macam tu. I've been there. Aku sendiri macam tu. Masa form 5 pun aku suka sangat buat macam tu. Tengok orang lain belajar, end up aku sendiri tak belajar. So kalau disiplin, korang tegas kepada diri sendiri. Kalau disiplin, korang tahu bila waktu korang nak berhenti belajar, korang tahu bila waktu korang nak berhenti tengok phone, korang tahu bila waktu korang boleh tengok social media. So macam ayah aku selalu cakap, disiplin tu penting. So aku adapt dalam study aku. Disiplin tu memang penting dalam study. Kalau korang tak ada disiplin, memang susah untuk konsisten dalam belajar. Motivasi tak cukup untuk naikkan korang punya prestasi dalam belajar. Especially macam orang macam aku. Aku cepat sangat distract, cepat sangat terganggu. Meaning kalau tiba-tiba aku pergi masak, aku pergi buat kek, aku pergi buat benda lain, aku pergi melukis, aku pergi main dengan kucing, aku cepat distract. Sebab tu aku kata orang macam aku tak sesuai nak depend on motivasi. Once motivasi tu hilang, korang dah tak ada keinginan untuk belajar, tak ada kehendak untuk belajar. So it's quite hard untuk korang rely on motivasi saja. Motivasi tu penting untuk ada, motivation tu memang penting, tapi disiplin lagi penting. This is something that orang jarang tekankan, iaitu disiplin. Macam mana nak disiplin sebenarnya? Apa yang aku buat adalah aku delete semua app yang boleh mengganggu aku untuk belajar. For example like TikTok, Instagram. Boleh katakan benda tu membantu aku, sangat-sangat membantu aku untuk fokus belajar. Another thing yang aku buat untuk disiplinkan diri adalah ketepatan waktu. Korang kena buat jadual tau. Jadual, tapi korang tak perlu ikut sangat pun. Just pastikan korang buat benda tu dalam sehari. Ketepatan waktu tu sangat-sangat penting. Korang kena ikut ketepatan waktu. Korang tak boleh nak flexible, meaning that korang tak boleh just sesuka hati bila nak belajar, bila nak
tengok movie, sebab nanti korang akan banyakkan masa buat benda yang korang suka berbanding buat studying. Kesihatan mental health. Masa semester 1 dengan semester 2 aku tak ada stres sangat. Stres tu stres lah, tapi tak ada yang macam ekstrim sangat sampai to the point kau rasa macam nak. Sem 3, pandemik berlaku, and then lockdown berlaku, exam kena tunda, macam-macam benda berubah. Macam tubuh manusia ketika tu tak biasa dengan realiti yang kita orang tak boleh keluar, kita orang tak boleh nak buat benda kita orang nak, kita orang terpaksa tunggu ketidakpastian sama ada benda ni akan berakhir ke, sama ada exam kita orang tak akan kena buat ke. Ya, aku punya mental health time tu di hujung tanduk. Betul-betul di hujung tanduk. Tak adapt well. Aku tak sesuaikan diri dengan baik dengan online learning. Alasan pertama adalah sebab line tak elok. Aku tinggal kat pinggir bandar. Basically aku tinggal kat hutan. I'm not even joking. Sekejap memang tak ada line. Dah lah tak ada line, aku stres sebab tak boleh nak masuk. Lepas tu aku stres lagi dengan pandemik. So ya, macam-macam lah benda tentu. Aku tak nak. This is not a therapy, so I do not want to specify. Semester 3 tu aku punya result macam ke laut sikit. Tak adalah macam teruk tau, tapi ke laut lah juga. Tapi nasib lah SEM 1 dan SEM 2 aku dah perform. So korang ambil pengajaran daripada mistake aku, daripada aku punya kesilapan, which is aku tak utamakan mental health aku. Jangan study sampai tak fikir pasal mental health. Jangan study sampai tak fikir kewarasan mental korang. No, jangan sampai korang punya usaha sebelum ni berkecai disebabkan korang punya kesihatan merosot. It's not worth it. It's not worth it. Korang kena buat banyak latihan sebab nak kuasai, bukan nak hafal jawapan tau, tapi nak kuasai soalan exam tersebut. Maknanya korang tengoklah pattern. Macam contoh kalau pengajian bahagian A selalu keluar apa, bahagian B selalu keluar apa. Dan untuk sejarah maybe soalan 1, 2, 3 usually keluar topik 1 sampai topik 9, contohnya macam tu. So dalam masa tu korang boleh kuasai pattern soalan exam. Bila dah kuasai pattern soalan exam tu, korang bukan nak kata ramal, tapi lebih kepada boleh expect, korang boleh jangka apa yang keluar. Kalau ramal, kita rasa macam 100% benda tu keluar. Tapi kalau kita jangka sama ada topik ni keluar ataupun topik tu yang keluar. Itu yang aku buat daripada SEM 1 sampai SEM 3. MUET pun korang boleh buat benda macam tu, iaitu kuasai soalan exam. MUET bukan sahaja kau perlu faham bahasa Inggeris, tapi kau kena also kuasai pattern soalan MUET tersebut. Kau kena tahu format, kau kena tahu. Ni kalau duduk kat hutan ni kan, macam benda nampak. Macam benda. Nampak tak? You see that? Oh, tupai. Aku rasa cikgu pun selalu utamakan pattern soalan exam. Diorang akan target berdasarkan soalan exam. Sebab bila kita nak master sesuatu game tu, kita kena tahu pattern game tu, right? Bagi seorang yang percaya dengan Tuhan, bagi seseorang yang percaya dengan kewujudan Tuhan yang satu, aku rasa sangat penting untuk student fokus on spiritual, kerohanian dorang. Kalau korang yang non-Muslim tengok video ni, benda ni bukan just apply untuk Muslim saja, tapi untuk non-Muslim juga. Dari form 5, aku nak kata orang yang religious, tak juga.
Tapi aku ada agama. So agama aku adalah lifestyle aku. Aku mesti juga, walau buat apa pun, aku mesti juga rujuk agama aku. Aku just boleh bagi tips untuk yang cara orang Islam. Tapi kalau untuk korang boleh ikut cara sendiri, agama korang sendiri. First sekali aku jaga solat. Okay, this is something basic. Korang tak perlu nak cakap yang wow dia sangat pious or anything like that, because solat bagi orang Islam ni adalah sangat basic. Ini something yang aku belajar daripada kawan-kawan aku yang always dapat A, kawan-kawan aku yang dapat straight A. Aku tanya apa diorang punya study tips. First thing yang keluar daripada mulut diorang adalah diorang selalu baca Al-Quran setiap hari. Diorang selalu amalkan certain surah untuk belajar. Masa form 5 aku duduk asrama 3 bulan. 3 bulan tu memang banyak benda yang aku belajar. Aku perbaiki solat aku, and then sebab aku ada kawan-kawan yang boleh dikatakan tahu pasal agama. So this is why sangat penting ada kawan yang tahu pasal agama. So walaupun korang perangai korang macam tak boleh dibendung, kawallah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tahu pasal agama. So aku masa duduk asrama tu, habit budak asrama time tu, dorang suka baca Al-Mulk. Dorang baca Al-Mulk setiap malam, and then dorang lepas solat dorang baca ayat kursi. So this is something yang aku terbawa-bawa sampai sekarang. Amalan tu aku terbawa-bawa sampai sekarang. So amalan ni korang bukannya buat sehari, sedua, seminggu sebelum exam. Korang kena selalu amalkan. Amalkan daripada hari pertama. Amalkan setiap hari. Amalkan setiap hari daripada korang start belajar sampailah korang habis belajar STPM. Lepas habis belajar STPM tu korang patut amalkan juga, sebab selepas tu pun korang kena pergi university, right? Mesti setengah student orang suka puasa, sebab dalam Islam ni I think Imam Al-Ghazali kata, bila perut kita terlalu kenyang, ilmu susah nak masuk. Korang, it's okay kalau korang still belajar nak solat. Kalau korang still struggling nak solat 5 waktu, it's okay. Everyone struggling. Semua orang start somewhere. Bila kau fokus kepada kerohanian, bila untuk orang Muslim, kita orang ni utamakan ketepatan waktu. Dalam Islam ni utamakan ketepatan waktu, meaning that bila dah waktu Zuhur, korang kena pergi solat waktu Zuhur. Bila dah waktu Asar, korang kena solat waktu Asar. So itu juga boleh membentuk kita punya disiplin diri. Aku punya nasihat, jangan kedekut ilmu. This is also something yang aku triggered kalau student tu kedekut ilmu. Kita ni bukan student perform tau. So bila kita nak tanya student perform tu, nak tanya macam-macam, kadang rasa macam segan. Sebab diorang macam, ini pun kau tak tahu ke? Dia macam, excuse me sir, excuse me ma'am, excuse me miss. Kalau aku tahu aku tak tanya, kan? Korang kalau ada ilmu, korang share dengan kawan. Kalau korang rasa macam kawan tu slow, kawan tu susah nak belajar, ajar dia, bimbing dia, pikul dia sekali. Kita sama-sama dapat A kata. Kalau dia tak dapat A pun, at least kau tolong dia dapat lulus. Another thing yang aku nak cakap adalah, aku tahu dalam STPM ni cikgu akan tekankan korang cakap 4 flat. Kalau tak 4 flat susah nak masuk U, kata macam tu. At least bagi akulah cukup macam, diorang tak pandang sangat 3.5. Tak pandang sangat. Sebab 3.5 tu macam, tapi aku bersyukur sangat apa yang aku dapat. Aku rasa ni je tips yang aku boleh bagi. So kalau korang ada lagi banyak tips, korang komen dekat bawah. Ya, itu je aku punya nasihat. Harap membantu.